Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat berkumpul meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya mengharapkan para pelajar tahun 5 untuk membuka buku teks kafa pelajaran ibadah. Dan insyaAllah saya meminta para pelajar untuk membuka buku muka surat 46. Kita masih lagi dalam pelajaran rukun puasa. Dalam bab puasa. Baik, sebelum ini kita telah bincang tentang rukun puasa yang terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar, iaitu bermulanya waktu subuh sehingga terbenam matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Itu tempoh untuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, menjadikan puasa kita akan diterima sah ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun puasa, ada dua sahaja. Baik, hari ini kita nak bincang tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang disebut tadi, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita nak tahu apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut. Baik, yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Masukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Rongga ni mana? Lubang-lubang dalam badan kita, pada badan kita ni. Lubang hidung, lubang mulut, kerongkong kita, lubang telinga, lubang kubul dan dubur. Itu lubang, di antara lubang. Itu lubang yang ada pada badan kita. Lubang pusat tak ada masuk ke dalam. Korek lubang pusat macam mana pun tak batal puasa. Tapi kalau kita korek, maknanya kita masuk sesuatu ke lubang telinga kita. Seperti alat pengorek telinga, batal puasa kita. Memasukkan sesuatu jolok ke lubang hidung kita, batal puasa kita. Memasuk suatu benda ke dalam mulut sampai ke kerongkong kita, batal puasa kita. Maksudnya ketetelan ke dalam. Baik, cuma dalam masalah sekarang ni, orang kata proses pemeriksaan kesihatan, jika disyaki ada virus COVID-19, dia panggil swab. Swab, masuk sesuatu ke dalam lubang hidung, masuk jolok ke dalam lubang hidung tu nak cek sama ada kesan virus ataupun tidak. Masuk ke dalam kerongkong kita. Masuk sesuatu, itu mengikut pendapat jumhur ulama bahawa tidak membatalkan puasa. Kerana sesuatu hajat. Buat masuk itu kerana ada suatu hajat. Bukan sengaja kita masuk. Baik, itu di antara dikatakan membatalkan puasa dengan kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Seperti yang disebut tadi, lubang telinga, lubang hidung, mulut kita ataupun lubang kubul dan dubur kita. Lubang kencing dan lubang berak kita. Itu contoh cakap mudahnya. Ataupun kita masuk ke dalam hospital, ke hospital, kita dimasukkan air, dicucuk ke saluran urat kita ni untuk dimasukkan air. Itu maknanya kita membuka ruang. Itu maksudnya membuka rongga badan. Jadi batal puasa kita dengan sebab kita memasukkan air ke dalam badan melalui rongga yang ditebuk dan dicucuk tu, batal. Itu masuk juga dikatakan membuka rongga pada badan. Ataupun memasukkan darah ke dalam badan. Masuk air, masuk darah ke dalam badan kita, proses di hospital umpamanya, itu termasuk perkara yang boleh membatalkan puasa. Baik, yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Kita makan dan minum. Kita tahu ni bulan Ramadan, kena puasa, tiba-tiba kita makan juga. Kita makan dengan sengaja, dalam keadaan kita sedar bahawa kita sedang berpuasa, batal puasa kita. Melainkan kita terlupa. Bahawa kita sedang berpuasa. Jadi
Maknanya sekadar makan yang kita makan, janganlah kita dah baru teringat kita berpuasa, kita tambah lagi, masuk lagi, suap lagi. Mana tak jadilah tu. Itu boleh membatalkan puasa. Yang terlupa ni sekadar apa yang kita telah suap. Apa sekadar yang telah kita masukkan ke dalam mulut kita. Baru kita teringat, oh aku berpuasa, baru teringat. Kalau ada benda di mulut pun, boleh luahkan balik. Itu maknanya kita tidaklah boleh tidak terjadi batalnya puasa pada kita bila kita sedar. Tapi kalau yang dah telah kita minum atau makan, baru selepas itu baru kita sedar, sekadar itu. Maknanya Allah Ta'ala memberi peluang, maknanya kepada kita, di atas kelupaan kita, bukan sengaja. Bukan sengaja. Baik, yang ketiganya muntah dengan sengaja. Maknanya kita sengaja korek kerongkong kita, mulut kita supaya jadi muntah. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan tidak sengaja, tengah duk lompat termuntah, itu muntah yang tidak sengaja. Tapi kalau sengaja kita saja jolok lubang kerongkong kita sehingga muntah, itu membatalkan puasa kita. Baik, yang keempatnya, keluar air mani dengan sengaja. Ini air mani. Pada lelaki, kalau keluar air mani dengan sengaja, sengaja kita mengeluarkan air mani kita, dia akan membatalkan puasa. Kalau keluar itu bukan dengan jalan yang sengaja, maknanya dia keluar dengan tersendiri, akibat daripada perbuatan kita. Umpamanya kalau daripada orang lelaki ni, dia mengangkat sesuatu yang berat, tekanan pada perut dia boleh menyebabkan air mani dia terkeluar. Dengan sebab keluarnya air mani, dengan sebab perbuatan kerja berat dia tu, mengangkat sesuatu yang berat, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sengaja mengeluarkan air maninya, itu menyebabkan puasa dia terbatal. Baik, yang kelimanya, bersetubuh di siang hari. Maknanya bagi suami isteri. Bagi suami isteri, bila mana dia melakukan persetubuhan di siang hari ketika dia sedang berpuasa, dia akan membatalkan puasanya. Malahan dia berdosa dan dia akan dikenakan kifarah puasa. Denda puasa, denda puasa kerana melakukan sesuatu yang dilarang, yang ditegah ketika berpuasa, iaitu bersetubuh di siang hari. Batal puasa kerana bersetubuh. Baik, yang keenamnya, melahirkan anak. Ini bagi perempuan yang mengandung. Bila mana dia mengandung, dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia melahirkan anak, batal puasanya dengan serta-merta, dengan sebab dia melahirkan anak. Baik, yang ketujuhnya, gila. Mana hilang akal. Seseorang yang hilang akal ketika dia sedang berpuasa, batal. Termasuk juga hilang akal ini dengan sebab pitam ataupun pingsan. Walaupun seketika. Tak lama pingsannya. Maknanya dengan sebab hilang akal. Gila ni mana hilang akal. Akalnya tidak siuman. Pitam, maknanya ketika dia pitam, dia tak sedar apa-apa. Hilang akal dia ketika itu, boleh membatalkan puasa. Baik, yang ke-8nya, murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Ketika dia sedang berpuasa, dia melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan murtad, ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan Islam dia. Murtad ni maknanya melakukan suatu perkara yang boleh membatalkan Islam, ataupun berkata dengan perkataan-perkataan yang boleh menjatuhkan Islamnya. Murtad maknanya boleh membatalkan puasanya. Bila murtad, batal puasa. Baik, yang ke-9nya, keluar haid atau nifas. Ini khusus pada perempuan. Haid iaitu darah kotor bulanan, bagi perempuan yang telah baligh. Jadi bila keluar saja darah haid ini, ketika dia sedang berpuasa, batal puasanya pada hari itu. Dan bagi perempuan yang haid ini, dia kena menggantikan berapa hari dia haid dalam bulan Ramadan, dia kena qada ataupun ganti puasanya. Semayang tak perlu diganti. Semayang tidak perlu diganti, tapi puasa Ramadan, berapa hari dia haid, dia terpaksa meninggalkan puasa Ramadannya, dia kena qada ataupun ganti puasa Ramadannya. Dan ataupun nifas. Nifas ini iaitu darah yang keluar selepas dia melahirkan anak. Selepas dia melahirkan anak, darah masih keluar. Sekurang-kurang nifas itu ialah seketika, iaitu
ketika dia melahirkan anak keluar darah, lepas tu kering, maknanya habis nifasnya. Kalau habis nifasnya tak ada keluar darah dah, maknanya wajib kepadanya untuk mandi dan berpuasa. Berpuasa. Tapi dengan sebab dia masih keluar darah nifas, nifas ini sepanjang-panjang, paling lama nifas ialah 60 hari ataupun 60 hari 60 malam. Paling lama. Nifas itu boleh berlaku. Maknanya darah keluar selepas dia melahirkan anak paling lama 60 hari 60 malam. Kalau lebih daripada tu, itu dipanggil darah wiladah, darah penyakit. Maknanya dia, bila mana dia dalam keadaan nifas, dia tidak boleh berpuasa. Begitu juga seperti mana perempuan yang haid, dia kena mengqadakkan, maknanya menggantikan puasanya bila dia telah bersih daripada darah nifas tersebut. Sekadar itulah untuk pelajaran kita hari ini, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya mengharapkan para pelajar untuk membuat nota dalam buku tulis kamu, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa ini. Ada 9 perkara yang disebut dalam buku kita ini, insya-Allah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.